Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin wa la ilaha illallah ilahul awwalin wal akhirin wa qayyumus samawati wal ardin wa maliku yaumiddin. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma 'alaika bizzalimin. Allahumma adrib az-zalimin bizzalimin wa akhrijna min bainihim salimin. Allahumma man arada bina wa arada bi islamina wa arada bi a'radina wa manhajina wa bi dirasatina bisu'in aw hikdin aw hasadin aw fitnatin aw sihrin aw fasadin aw shahna'in aw khiyanatin aw iftira'in aw saddin. Allahumma ya jabbar as-samawati wal ard qudratuka fawqa qudratihim wa jabarutuka fawqa jabarutihim wa 'izzatuka fawqa 'izzatihim. Allahumma asrif 'anna shururahum. Allahumma asrif 'anna shururahum waj'al shururahum 'ala nuhurihim waj'alhum ayatan wa 'ibratan li ulil albab ya rabbana ya sami'ad du'a ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala masih lagi beri peluang kepada kita boleh sama-sama kita duduk di dalam pengajian, duduk dalam majlis pengajian, sama-sama kita memahami isi kandungan yang Allah Subhanahu wa ta'ala kehendak kepada kita sebagai kita ni mukallaf, dan kita ni pun sahuti dengan kehendak kita betul molek dengan kehendak Tuhan, maka berlakulah majlis kita pada perjumpaan kita ni. InsyaAllah pada perjumpaan kita sekali ni kita nak mari tengok pula setelah daripada kita beri makna dan huraian penjelasan tentang perkataan perpatahan al-aqlu di sisi istilah guna awal-awal ahli kalam. Kita tahu dah kata ahli kalam apabila sebut akal, apakah maksud di sisi mereka, dan apakah maksud akal di sisi ulama salaf. Kita telah kecek mari dah pada perjumpaan kita belum daripada ni lah, yang ada semua di dalam majlis ilmi kita. Siapa dia adanya rasa kata nak kembali, nak dengar balik ataupun belum dengar, maka hendaklah carilah apa-apa yang kita taruh di sana. Cara bukanya tak payahlah, kita buka di YouTube sekarang tu, kemudian kita pergi di kalimah video, video tu lah kalau bahasa Sia tu, maka ia akan keluar muka safhah, panggil kata akan keluar gambar semua, dan kita letak semua nama-nama video kita, pengajian kita ni semua. Kita arahkan kepada ahli yang duk jaga majlis ni, tulis nama, letakkan nama dengan cara sempurna lah, dengan kehendak dan izinan keredaan daripada Tuhan kita. Jadi hari ni kita nak mari tengok pula tentang masalah hujah akal di sisi orang salaf, tentang masalah pegangan. Orang salah ni ia gunakan akal untuk nak hujah, nak buat dalil, nak buat bantas apa yang kata, nak buatnya kekuatan dalam masalah nak pegangan ni. Ia faham lagu mana?
Tu makna kata nak bergantung dengan akal kita ni tentang masalah kita nak faham hak genge ni lagu mana di sisi ulama salah. Kita ni nak pergi sebagaimana ulama salah, pasti kita nak tahulah kata lagu mana mereka itu nak bawa kita, mereka itu faham, mereka itu menyerukan kepada itu jalan ni. Kalau kita tak faham, ayolah kita mana kata tak sempurna lah cara faham kita tu. Tu. Jadi dia kata berhujahnya orang-orang salafus salih ridwanullahi alaihim dengan gapo orang salah berhujah dengan sahih al-manqul. Makna gapo sahih al-manqul? Makna kata dengan hadis yang sahih daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang sahih makna gano? Hadis yang sabit sungguh kata Nabi kata. Hadis sahih, hadis hasan masuklah. Tak kira sahih li zatihi, salih ahli ghairihi, hasan li zatihi, hasan li ghairihi, masuklah. Tu kalau kita nak bagi hadis tu, ya ada hadis yang diterima, hadis yang tidak diterima. Hadis yang diterima apa panggil hadis makbul, hadis yang tidak diterima apa panggil hadis mardud. Nampak tu tak? Maka kita nak kecek hadis hak makbul ni ada berapa bagai? Ada 4 bagai. Kalau kita nak bagi dengan cara halusi, kita nak bagi dengan cara kasar, ada 2, ada hadis sahih, ada hadis hasan. Kama ada dalam sahih tu ada li zatihi, ada li ghairihi, ada li hasan li zatihi, hasan li ghairihi. Ya ada 4 bagai. Sebagaimana kita telah syarah dah dalam mustalahil hadis semenjak lama mari dah lah. Cuma nak kata siapa dia nak tahu tu nak rajak sanalah. Kerana ilmu ni sempurna setengah di atas setengah. Tu tak? Baik. Jadi orang salaf ni di kalangan ulama salaf hak duduk di atas batasnya bergantung pada dasar ahli sunnah wal jamaah, mereka berhujah dengan hadis yang sabit daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak kira kata dia tu mutawatir ataupun hadis ahad. Syarat soalnya gapo? Iaitu kena molek dengan syarat-syarat yang diletakkan oleh ulama tentang masalah nak menerimakan hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Tu dah. Jadi mereka itu berhujah dengan hadis yang sabit daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang masalah apa? Pada masalah pegang ni. Ni keistimewaan ni. Keistimewaan ahli sunnah wal jamaah apabila dia kecek tentang pegang ni, dia kena ada dalil daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mari menyata beri penjelasan, beri keterangan terhadap ayat Al-Quranul Karim. Nampak tak? Ni makna kata bukalah kita ahli sunnah sakut paut dengan pegang ni tadi tu ya gitu jalannya dia. Kalau tidak ada hadis telanjir daripada hadis, sunyi daripada hadis, walaupun nak tulis depan kitab tu manhaj ahli sunnah sekalipun tadi, ataupun bagi hadis yang mardud, hadis tak sabit, hadis maudhu' ke, hadis tak ada sanad ke, hadis dalam mimpi ke, hadis jumpa dengan Nabi hidup-hidup ke, okey. Tu tak? Walaupun di muka surat tu, muka kitab tu nak kata manhaj hadis sunnah sekalipun tak jadi. Yang naknya hadis yang diterima oleh umat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam semenjak daripada dulu hingga sekarang. Hadis tu ada dalam Bukhari, ada dalam Muslim, ada dalam Abu Daud, ada dalam Tirmizi, ada dalam Nasa'i, ada dalam Ibnu Majah, ada dalam Musnad Imam Ahmad, ada dalam Muwatta Imam Malik, ada dalam Musnad Imam Syafi'i. Maknanya gitu. Barulah kita tu terima dengan cara dua-dua belah tangan dan puas hati. Nampak tak? Nak kita faham molek tu dalam masalah ni. Sebab apa mereka itu buatlah tu? Kerana mereka itu berhujah juga dengan apa? Mereka ni sebab apa dia buat lagu tu? Kerana dia yakin kata Nabi lah lebih tahu hatuhai daripada orang lain. Tu pergi situ dulu. Tu dah. Jadi Nabi SAW dialah yang faham reti hatuhai lebih pada orang lain. Ada pihak engkar sini dengan cara mulut tu.
Tapi dengan cara hati dan fikir ahli sunnah yang boleh terima. Hak lain pada tu tak. Cara memikir tak boleh nak terima hak Nabi royak. Nah, hati tak boleh nak terima hak Nabi royak. Sebab tu kena duk takwil, sebab tu kena duk serah makna, sebab tu royak tak ayat Quran kita tak boleh nak faham gambar nama ada belakang situ. Ada pun ahli sunnah ia terima hak Nabi royak, di bibir mulut dia apa dia terima, dan di hati cara mikir dia, akal fikir dia apa dia boleh terima tentang masalah iman. Ini keistimewaan yang tak ada di dalam manhaj yang lain, dalam jalan ni hak lain, malaikat di dalam jalanan ahli sunnati wal jamaah sahaja. Ada tak? Tu dia. Baik. Kemudian apabila wahyu tu dibawa datang oleh Nabi SAW untuk nak menyatakan akan wahyu lafzan wa makna, iaitu lafaz serta makna, iaitu Al-Quran bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi nak royak kata hak Nabi wahyu itu tu tak ada menyalahi dengan akal fikiran manusia yang jelas, yang sihat molek. Wahyu hak Nabi wahyu, hadis Nabi wahyu itu tak menyalahi akal fikiran manusia yang sihat. Maknanya akal hak yang sihat hadut di diri manusia. Itu maknanya gitu. Maka ulama salah ni pun dia berhujah juga dengan kenyataan dan keterangan daripada akal yang sepakat molek dengan apa? Dengan wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala, iaitu daripada hadis Nabi SAW serta Al-Quran. Dia dipakat molek dua tu. Jadi tak jadi belawai di antara akal manusia dengan wahyu Tuhan. Sama ada wahyu Quran ataupun wahyu hadis. Walaupun kita nak kecek di sini, nak berat balik hadis Nabi SAW, sebab Quran tak ada digabah, tidak dipertikai, makna atau tidak ada kan dalam bahasa Sia kata. Tidak ada bantah gitu gini pakai serah betul-betul lalu dah, tapi dok kecek di hadis Nabi SAW. Apanya ulama salah berhujah juga dengan akal yang terang lagi nyata, kerana akal yang kita itu guna dia untuk fahamnya syarak, itu adalah hujah Allah Subhanahu wa ta'ala. Makna apa hujah Allah Subhanahu wa ta'ala? Maknanya kekuatan ya Allah Subhanahu wa ta'ala hatta mari supaya nak wi manusia itu kata mung tu tahu dah nah, kalau mu tak ikut sebagaimana aku nak, aku ambil salah, mung jangan kata apa ke aku nah. Salah gitu. Salah kata amare lah, hujah-hujah. Nah, hujah-hujah ni makna amare daripada Allah Subhanahu wa ta'ala kepada manusia, kepada umat ni. Itu maknanya gitu. Jadi apakah akal dengan wahyu kena duduk sekali? Kerana orang yang berakal lah orang yang Allah Subhanahu wa ta'ala khitabkan, tujukan wahyu dia kepadanya. Ada pun orang tidak berakal, dalam arti kata akal dia tak sempurna, ini lain. Tuhan tak taklifkan dia, Tuhan tak tekan, tak berbanding di atas dia. Nampak tak tu? Nak kita faham lah. Kalau kita akal manusia ni di sisi ulama salaf, ia tak akan belawai sama sekali dengan wahyu Allah Ta'ala suruh Nabi mewayak kita dah. Kalau gitu dua-dua perkara ni, wahyu Tuhan dengan akal manusia yang terang, yang nyata, yang jelas molek ni, sebagai hujah bagi Tuhan. Faham molek dah, tetapi nyahalih ikut lain. Hak tu lain. Hak tu makna kata dia kena ambil tindak care tu. Salah tu lagu tu. Molek dah, reti dah, jangan nak halih kerana nak turut hak rasa hak kita nak. Lain. Je dah. Ada pun orang hak tak sempurna ni ya lain lah. Orang tak sempurna tu, wahyu tadi tu ia tak ada game mula dah kot tu. Sebab apa? Sebab dia bukan ahli supaya kita kita nak buat kira dengan orang berakal ke kita nak buat kira dengan orang tak berakal? Kita nak buat kira projek besar kita nak buat kira dengan orang yang berakal. Kalau kata berakal, kita nak buat kira apa? Tu dah. Tu dia. Baik. Allah Subhanahu wa ta'ala ni menyediakan akal
yang jadi kekuatan, jadi sebagai tabiat semula jadi. Untuk apa? Untuk menguruskan kehendak ki bagi dia. Mana kehendak ki bagi diri seorang tadi itu tu, ia nak betulkan kehendak ki dia, nak letakkan kehendak ki dia betul pada tempat. Ia kena ada gawah, ia kena ada akan. Ya Allah Ta'ala wikan kepada dia, wi kepada seorang akan yang kita boleh mikir. Tuhan wi kepada kita, tak di dalam diri kita. Itu sebagai tabiat semula jadi hak Tuhan letak bagi kita. Lepas tu gunakan akal tadi itulah memahamikan wahyu-wahyu dan tanda-tanda kebesaran-kebesaran yang Allah Ta'ala cerita dalam Quran, yang Nabi SAW faham di dalam hadis. Nampak tak? Terutama dalam masalah kita nak beriman dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau gitu, jadi seolah kata akal yang sempurna dia faham daripada Tuhan dan Rasul. Lepas daripada tu dia ambilkan faham dia tu, mari melaksanakan di dalam amalan dia. Nampak tak? Melaksanakan di dalam amalan dia, sama ada amalan itu amalan hak zahir ataupun amalan hak batin. Gapo amalan hak zahir? Seumpama kita gerak-geri budi pekerti. Amalan hak batin sakut paut dengan hati, amalan hati. Timbul daripada hati sifat sifat suka dermakan harta. Nah, sukanya benda hak baik kepada manusia, timbulnya nak buat baik, timbulnya sifat ketakwaan, timbulnya di dalam hati itu sifat ketakutan, sifat harapan. Ya ambil main guna lah. Sebab apa? Sebab ia tahu dah kata ia faham Tuhan nak lagu mana, Rasul tu syarah lagu mana, dengan akal yang dia itu ada hak Tuhan wi semenjak semula jadi Tuhan jadikan dia, Tuhan wi muka tu, maka masuk duduk dalam cara memikir dia. Gunakan akal itu untuk nak fahamkan benda tadi. Setelah daripada faham, ia ambil mari gapo? Ambil mari guna, ambil mari pakai, ambil mari melaksanakan di atas diri budi pekerti dia, sama ada hak zahir ataupun hak batin sebagaimana kita raya. Kalau gitu, orang-orang salafus salih ni dia beri pendapat kata bahawa sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala beri hujah, beri keterangan hak syarak serta mengandungi hak syarak tadi itu gapo fikiran. Makna kata akal manusia dengan syarak ni benda yang sekali, seumpama kuku dengan daging, sekali gitu. Walaupun benda lain-lain akan tetapi ia boleh pergi sekali. Nampak tu tak? Ia boleh pergi sekali. Kerana apa? Boleh jadi gitu. Kerana akal itu dia tidak menyalahi akan wahyu dan tidak nak jadi bantah wahyu. Bahkan akal itu dia mari nak bantukan wahyu, mari nak masuk dengan wahyu, mari nak terima hak wahyu. Itu maknanya gitu. Herak, itu makna hak sebenar. Itulah makna yang dikandaki di dalam syarak kita. Herak. Itu dia. Baik. Serta ini, walaupun begitu, ulama salah wi gitu, wi maknalah tu. Akan tetapi walaupun begitu, ulama salafus salih ni tidak berikan kepada akal kekuatan yang tersendiri supaya dia tu menjadikan hukum, supaya dia itu menjadikan hakim. Nah, hakim makna kan orang yang nak memutuskan masalah. Itu mana hakim. Jadi orang salah ni tidak berikan kepada akal kekuatan yang sunyi gitu, mana kekuatan yang mustaqil, kekuatan yang tersendiri, supaya akal itu jadinya hakim di atas wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak, lakilah tu. Mana kata orang salah buat kira dengan akal manusia sebagai hujah Allah Ta'ala kepada manusia, kepada makhluk.
Akan tetapi dia tak ada berikan akal semata-mata kekuatan kepada akal. Kata akal ni boleh tunjuk, boleh hajar wahyu, tak. Dia tak buatlah tu. Sebagaimana yang dibuatkan oleh kumpulan-kumpulan yang sesat di dalam agama kita. Dalam agama kita tapi tak betul jalan dengan hak Islam dah. Itu dah. Itu dia. Itu makna. Bahkan dia jadikan akal sebagai ikut teh dan bantuan dengan kepada wahyu syara. Kepada wahyu syara. Tapi syarat satu ya. Nak gunakan hadis, kita ulas sikit. Nak gunakan wahyu hadis ni syaratnya pastilah hadis tu hadis yang sabit daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Kerana kalulah hadis tak sabit, hadis yang tak nyata mari daripada Nabi, akal yang sempurna dia nak terima tak ada. Nampak tak? Kalulah akal yang sempurna ada, maka hadis pun sabit molek daripada Nabi, makna wahyu hadis tu sabit molek daripada Nabi, maka akal itu boleh terima dengan cara sempurna. Misal sikit, misal gini. Lidah kita ni sihat. Lidah kita ni sihat. Arti kata lidah kita ni boleh jadi tempat yang kecap makan ni, minum ni yang sihat. Mana dia ada dah di dalam kekuatan di dalam diri hak tu buat kita. Kemudian kita ambilkan satu muka daripada makan ni, tapi satu muka tu benda yang tak apa? Habis umur masalah. Ataupun basi masalah. Kita mari tak dah lidah kita, dia nak masuk dah dengan lidah kita, dia tak masuk. Lidah kita nak kehat subik. Sebab apa? Sebab lidah kita hak sempurna ni, dia tak ada nak terima bagai-bagai makan ni umpama tu. Tu dia. Jadi seolah kata akal yang sempurna apabila mari hadis tak sampai, dia nak terima tak dengan akal. Dalil kata akal itu, dalil kata wahyu hak disebah pada Nabi tu tak sampai. Tu maknanya gitu. Bahkan kalau dalil tu sabit, ilmu kita tu kekurangan, akal kita ni kekurangan. Mana kata-kata ilmu kita tak sampai sebagaimana hak Nabi nak kandak, maksud hak Nabi nak. Pasti kena tumpai para alim ulama, mari tengok kata, "Hai, cara nak faham lagu mana ni hadis ni?" Itunya gitu. So umpama adalah hadis yang sahih daripada Aisyah, hak ni daripada Abu Hurairah. Nampak? Tentang masalah puasa Arafah. Jadi 2-3 hadis tadi tu duk berlawan. Hak ni Nabi suruh puasa hari Arafah, hak ni Nabi larang puasa hari Arafah. Hadis sama-sama sahih. Pada mana maksudnya? Kena tanya alim ulama. Alim ulama yang hari kata hak tak seri puasa tu maksudnya bagi orang haji. Ada pun orang tak haji puasa lah. Tu jalan keluar dah lalu. Nampak tu tak? Kalulah hadis yang sahih, walaupun nampak pada zahir kata dia tu belaka, kita faham tak sampai, kita kena tanya hakikat sebenarnya tak ada belawai kali. Tapi kita ada kecek ni hak tak boleh nak terima dengan akal. Satu kali muta'ah sama dengan darajat Husain. 2 kali muta'ah sama dengan darajat Hasan. Ini kita tak terima. Tak terima tak boleh dengan akal. Faham tak tu? Nak kita faham molek tu masalah tu. Cik kata hadis tu bukan hadis ya. Apa panggil hadis? Orang panggil kata golek orang kecek lah tu. Golek orang kecek lah tu. Apa panggil hadis? Tapi hadis tak pakai, hadis tak sabit, hadis maudhu' masalah. Yang gitu maksudnya. Baik. Dengan sebab itu ulama salah ni dia menjadikan akal sebagai syarat pada kita nak mengenalkan apa? Ilmu-ilmu dan kesempurnaan amalan, dan dengan dialah, iaitu dengan akal tu kita nak sempurnakan ilmu serta amalan. Akan tetapi dia itu bukanlah ada kuasa yang terasing. Siapa kuasa dia tu nak menunjuk
hajar akan wahyu, tak, bukan lagu tu. Orang salah tak faham lah tu. Kecek mudah-mudahnya orang salah tak akan jadikan akal sebagai imam, wahyu sebagai makmum. Ni benda kita nak faham molek. Jadi seolah kata nak misal, ulama kita misalah ni. Ulama misal kata akal dengan wahyu seumpama mata kita dengan cahaya. Mata kita apabila kita tu pejam ataupun kita tu duduk dalam gelap, duduk dalam gelap lah, mata kita buka. Mata kita tak ada buta, tetapi kita duduk di dalam tempat yang gelap gelita. Dia tak nampak muka. Tu lah, dia tak nampak muka. Lepas tu, lepas daripada tu kita buka lampu, buka pelita, cahaya tu mari. Apabila cahaya tu mari, tepuhkan cahaya itu dengan mata kita. Mata kita tu sehat, tak ada jadi kemudarat apa-apa. Ia akan nampak gapo apa ada depan dia, kerana dia ada pertolongan daripada cahaya. Cahaya mana? Cahaya lampu. Juga akan manusia ni kekuatan ada siap dah, kerana dia orang sempurna. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam royak, kata Tuhan nak lagu ni, maka ia terima boleh apa yang Rasulullah royak, kata Tuhan nak lagu ni. Apa? Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai mufassir, sebagai orang yang nanti tafsir apa Allah Subhanahu wa taala kehendak dan redha dan setuju. Itu maknanya gitu. Kita faham molek tu. Makna kata lah mana kita nak kecek kata akal kita ialah berapa nama? Ialah pembantu, penolong, dan dia tu pembantu penolong bagi apa? Bagi wahyu Allah Subhanahu wa taala. Kalau Tuhan cabut akal dengan cara habis, mana kata orang tu tak berakal, dia seumpama binatang. Nah, seumpama binatang tak boleh nak buat beza gapo dah. Itu dia. Baik. Apabila gitu, keadaan yang hasil daripada ketiadaan akal tadi itu, dia akan buat perkara-perkara yang orang berakal tak buat. Kecek benda-benda orang berakal tak kecek. Nah, buat perkara-perkara orang berakal tu tak buat. Dia pergi habis. Ya jadi punah lah. Punah orang kata. Kalau gitu, Nabi ataupun para rasul ini dengan cara ringkasnya datang dengan perkara yang akal kita tak sampai. Makna kata Nabi ni bawa datang wahyu mari nak tolongkan manusia benda yang mikir tak leh. Gapo benda manusia mikir tak leh daripada benda gaib tu lah. Tuhan kita benda gaib, perbuatan benda gaib, sifat dia benda gaib, dan alam barzah benda gaib, alam akhirat benda gaib. Pas manusia kena pergi kat tu. Apabila manusia tu kena pergi kat tu, yang mikir tak sampai, Tuhan bagi rasul untuk nak bantukan manusia, bukan nak mari hajar manusia tu jadi sesat, bukan. Lepas tu hak Nabi royak mari semua tu akal yang sempurna ni boleh faham ke tak boleh faham? Boleh. Boleh kita faham. Sebab Nabi kita ni kecek, nyata, fasih, dan semua hak tak faham Nabi menyata dan terang. Pas adakah apa lagi kita dekat? Pas dia kita kata kita bukan orang Arab, bagaimana kita nak faham Nabi kita bahasa Arab? Pak ulama-ulama orang Rasul Anbiya ada royak mari tu gimana? Gimana? Ada. Cuma kita malah, kita tak senang ambil tahu, kita tak nak bergaduh. Itu hak kita, bukan hak orang lain. Malah sini nah. Baik. Kalau gitu, Nabi ni wari perkara yang akal kita tak sampai. Bukan Nabi wari perkara, Rasul-Rasul wari perkara yang akal kita ni tak boleh nak terima. Tak, bukanlah tu. Akal di sisi ulama Islam. Para Rasul-Rasul warinya perkara yang akal kita tak sampai. Bukan makna kata wari perkara yang akal kita menyalahi akal kita tak boleh nak terima. Tak, bukanlah tu. Itu maknanya gitu.
Kalau gitu kesimpulan orang salah ni, dia berhujah dengan akal sekadar mana? Sekadar kata akal itu adalah pembantu bagi wahyu. Dia adalah makmum, bukan imam. Tu. Sebab apa dia kata lagu tu? Wahai tokoh-tokoh ulama Islam, kerana Nabi mari, Rasul mari bawa perkara yang akan mikir kita siapa. Bukanlah Nabi dan Rasul mari perkara yang menyalahi akal, yang akal itu tak boleh nak terima. Okey? Sudah. Ayah tak tu? Tak ada ayah dah tu. Faham tu? Itu makna akal di sisi hujah, akal di sisi ulama Islam. Kalau kita mari kita tengok seterusnya hujah akal di sisi ahli kalam. Hujah akal di sisi ahli kalam tentang masalah geng ni. Lagu mana mereka ini berinya kuasa kepada akal dan letakkan akal tu di mana? Di sisi ahli kalam. Berpendapat oleh ahli kalam bahawa sesungguhnya akal ialah hakim. Mereka benda akal ni iaitu benda yang nak memutuskan satu perkara, dan dia adalah kekuatan di atas agama, di atas wahyu syarak. Makna kata ahli kalam, dia letakkan akal sebagai imam, wahyu sebagai makmum. Itu yang menyalahi situ ya. Tak serupa dengan salah di kacing situ dah. Baru kita faham molek. Baru kita faham molek. Ni ahli kalam, bukan ahli sunnati wal jamaah. Pada tu? Tu dia. Kita faham molek. Ia tak ada hera, tak ada jaga makanan maruah syarak. Bahkan yang nak gunakan akal untuk nak mari tengok kata wahyu ni serupa ke tak dengan akal kita nak. Kalau akal kita tak nak lagu tu, wahyu tu bukan hak Tuhan kata. Rasa pun bukan. Di sini keluar takwil. Takwil nawi masuk dengan akal. Nawi masuk dengan akal. Kerana dia faham kata wahyu bawa rasul-rasul, nabi-nabi bawa perkara mari menyalahi akal. Orang salah ke lah tu. Tu dia. Sehingga berpendapat setengah daripada mereka itu hak kuat-kuat, hak zahir-zahir lah. Ya ahli kalam pun ya ada hak pasal zahir gitu. Zahir makna kata ya perhai kata bahasa Arab, bahasa Siap. Makna kata ya royak kata terus-terus gitu. Ada hak pasal ahli kalam, pegang seumpama ahli kalam, tapi ya pasal berlalu, tak ada duk zahir mana. Ada. Sebab tu sebut kata wa hatta dhahaba ba'dhum, kalau bahasa Arab gitulah, sehingga berpendapat setengah mereka itu katanya bahawa sesungguhnya berhujah dan kita mengambil dalil dalam tentang masalah pegangi, tentang masalah berimej, iaitu daripada dalil akal, bukan daripada dalil apa? Wahyu. Itu dia. Nampak tu tak? Sebab tu kita dengar kata mereka ini ni apabila ia letakkan kawaid lagu ni, kita boleh tahu kata perkara-perkara hak sakut paut dengan Tuhan, sakut paut dengan Allah, dengan sifat Tuhan, dengan perbuatan Tuhan, yang mana dia mikir boleh ngakaya, dia tak menamakan perkara tu dengan mutasyabih. Tapi kalaulah perbuatan Tuhan, sifat Tuhan, walaupun Tuhan royak dalam Quran, walaupun Nabi royak dalam hadis, tak tunjukkan oleh akal sebagaimana dia duk suka, ia akan menamakan hadis tu ataupun ayat tu dengan mutasyabih. Cuba kita perhati tengok. Sungguh tak yang kita duhurai. Nampak tu tak? Kalau gitu kita pernah buat kajian, buat perbincangan, kenapa mereka ni boleh mikir lagu ni?
Tak bukan, kerana mereka ini menjadikan akal sebagai hakim, sebagai raja, sebagai imam di atas wahyu. Nampak tak? Sebagai imam, sebagai raja di atas wahyu Tuhan kita Subhanahu wa ta'ala. Tu cara dia. Ini boleh kita lihatlah di dalam kitab-kitab yang sakut paut dengan puak-puak ahli kalam duk main je. Umpama kitab al-mu'tamad fi usul fiqh, nah, bagi al-Basri tu, ya lagu tu, ya jalan lagu tu sungguh. Dan apabila sebut al-mutakallimun, makna kata orang ahli kalam ini akan akan dalil-dalil, maka didapati mereka itu mendahului dalil-dalil mereka itu, makna dalil akal itu di atas gapo? Dalil-dalil mana? Alkitab, yakni dalil Quran, dalil hadis, dalil ijma' dengan tidak ada syak. Bahkan kata mereka itu kata, kita mengenal Tuhan ini tak akan dapat sama sekali dengan cara sempurna, melainkan dengan akal. Sebagai Qadhi Abdul Jabbar kata dalam Syarh Usulil Al-Khamsah. Tu puak-puak hak ni pak tiri ni. Ni pak tiri. Hak nak tiri duduk dalam ni juga, tak jauh lah. Nampak je lah. Tapi ada tempat menyalahi anak tiri, menyalahi pak tiri tu yang ada jugalah. Tu nak kita faham boleh. Baik. Jadi apa nak tahu di sini? Jadi nak royakkan kepada kita kata Qadhi Abdul Jabbar sebagai orang ahli kalam, dia duduk di dalam ahli ra' Wasil Ibni Atta, ketua dia, bahawa sesungguhnya khabaran-khabaran yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khabaran-khabaran yang dicerita, yang dirayak oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran tentang masalah pegenge dengan cara umumnya, pasti kita kena tunggu dulu kata dia itu temakai kedak dengan kawaid akal hak kita tu mari, hak kita letak mari. Kalau tidak, nescaya kita itu wajib kita kena buat ada dua jalan. Tu dia. Kalau makan dengan akal kita terima, kalau tak makan dengan akal, walaupun hadis tu sahih, walaupun kita hipung siap dah, dia kata tak makan dengan akal. Akal hak mana? Akal hak ia letak kawaid sendiri naik mari. Kata ha Tuhan ni kena faham umpama kita mikir. Kalau lah ha Tuhan ni tak supaya hak kita mikir, walaupun ada dalam Quran, ada dalam hadis sekalipun, kita tak boleh nak terima. Lepas tu anak murid yang tanya, "Apa jalan keluar lagu mana tu guru?" Dan jalan keluar ada dua tu guru kata. Jalan keluar ada dua tu guru kata. Yang pertama at-ta'wil. Ta'wil ni cuba kita perhati tengok. Orang ada ta'wil ayat Quran, hak Tuhan tak ada suruh ta'wil tu tepat, hak Tuhan tak ada suruh tu. Cuba kita dengar molek renung molek, dia kata tak makan akal, tu natijah. Akal kita ni tak ada nak terima. Ayolah. Hak ni bukan hak lain. Hak ni ya dah. Tak ada keluar pada tu sikit habuk. Tu dah. Makna kata, ia kata akal tak ada nak terima. Sebab tu kita nak ta'wil. Ta'wil ni makna kata cara kita nak berobat benda kita tak ada nak terima ni nak buat lagu mana. Tu makna benda nak berobat. Kalau gitu dinamakan berobat tu apa? Kerana sakit. Gapo sakit? Makna dia nak terima wahyu tak boleh dengan akal dia. Kerana akal dia buat kawaid hak pelak-pelak naik mari tadi tu dia tak boleh nak terima wahyu tu. Tu nak kita faham dengan cara gambar yang luah-luah ni. Lepas tu kita nak masuk dengan cara halusi, dengan cara detail lagu mana tu nanti kita misal. Ya kenapa? Cuma setelah ni kita ambil cara mikir hak pasal kata luah-luah dulu. Ambil pemikiran yang pasal kata sekaligus dulu. Ambil cara mikir dengan cara sekali lalu dulu.
Barulah apabila kita turun dalam masalah yang tertentu, kita boleh faham perkara-perkara itu. Nampak tak? Baik. Tahu kata, kalau kita wahyu ayat mari, sama ada wahyu Quran atau wahyu hadis, ayat mari kita tak boleh nak terima akal buat kan takwil dia kata. Tu jalan mula-mula. Ada dua dia kata. Yang pertama takwil. Takwil ni mana? Di sisi mereka, iaitu kita palingkan makna daripada lafaz wahyu kepada makna hak kita nak. Kepada makna hak kita nak di atas kawaid yang kita letak. Tu dia. Nampak tu tak? Tu dia. Sarful lafzi an zahirihi kepada makna hak kita nak. Kita palingkan ayat Quran hak Tuhan menunjuk di dalam Quran, hak Nabi royak dalam hadis kepada makna hak lain. Bukan yang paling lafaz, yang paling makna. Tuhan royak kata datang, bukan datang tak leh, kerana akal kita tak boleh terima. Kalau datang ni pasti kena bergerak. Nampak? Akal kita tak boleh nak terima. Sebab apa? Sebab datang ni pasti kena bergerak. Kalau gitu Tuhan nak datang tak boleh, kena urusan datang, pahala datang. Yalah tu. Sebab dia tak kira kata apabila Tuhan buat supaya dengan dia. Dia dah nampak gambar dia otak dia. Sebab apa? Sebab dia dah buat kawan yang pelik-pelik naik mari tu lah. Apabila kata Allah Subhanahu wa ta'ala tertinggi, pasti Tuhan itu mengambil tempat. Kerana apa boleh mikir aku tu? Kerana dia dah tengok makhluk tak ada perkara mereka ambil tempat belakang. Apa Tuhan tak ada tempat? Apa ayat Tuhan kata Tuhan tertinggi di atas segala makhluk? Dia kata tak boleh tempat. Yalah. Panawak lagu mana muka Tuhan ayat dalam Quran, Nabi ayat dalam hadis? Tak tahu takwil apa? Takwil supaya tak serupa dengan manusia. Tak serupa dengan makhluk. Nak pakai makna mana? Makna tertinggi dengan zat tak boleh. Nak pakai makna tinggi milik kereta. Tinggi milik kereta. Baik. Tinggi tertinggi zat yang kata serupa dengan makhluk. Kalau kita tinggi milik kereta di makhluk ada kata ada? Ada. Maka adakah sesuai ambil perkataan Imam At-Tahawi yang kamu itu jauh sangat akidah dia dengan akidah kamu? Wa man wasafallaha ta'ala bima'anil bashar faqad kafar. Sesiapa yang menyipat akan Allah Ta'ala dengan makna yang ada di bashar, ada di manusia, mereka ini adalah jatuh agama. Kalau gitu tinggi milik kereta ni ada di Firaun? Ada. Ada di Namrud? Ada. Ada di Qarun? Ada. Ada di orang-orang yang zalim? Ada. Apa tak sama? Hak tu makna kata ma'anil bashar. Ada pun kita pakai sebagaimana Tuhan raya? Ni dah. Dia tak pasti ya. Kalau kata pasti je kata akal dia letak dulu daripada wahyu. Soalan-soalan belak-belak kata belum daripada Tuhan jadikan langit bumi ni Tuhan ada mana hajalah tu. Mereka yang jadikan akal sebagai imam, wahyu sebagai makmum. Dagi tanya benda-benda hak Tuhan tahu tanya. Dagi nak tahu perkara-perkara yang Tuhan tak siwi tahu. Tentulah kata benda tu perkara yang gaib, kalau Tuhan tak royak tak khabar mai kita tak boleh nak tahu. Ini masalah. Itulah. Tu dia. Yang kedua, jalan ni untuk guna ayat ni ngamal iaitu kita menolak. Menolak di sini makna kan? Makna kata kita tak sah terima lah. Pasal dia tak terima daripada Allah Ta'ala dan Rasul ni. Kita orang nak beriman lagu mana? Gini cara, ayah ajar cara. Lagu mana? Bahawa sesungguhnya kita kata Nabi tak ada kata. Ataupun ayat Quran hak kata mari tu. Maksud cerak bukan lagu tu. Bahkan dia duk royak mari saja ya daripada orang lain, bukan hak dia. Hak Nabi duk royak ni
Kalau masalah hadis, dia kata hadis ni tak sabit. Sebab tu ahlul kalam ni banyak dia mutadhaifkan hadis walaupun ada dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Dia kata kepada orang sunnah, oh dalam Bukhari Muslim ni tadhaif lagi, gitu lagi ni. Cuba kita paling tengok kepada ahlul kalam, hadis-hadis yang didhaifkan oleh ahlul kalam, seumpama hadis jariyah, ada cerak-cerak dalam Sahih Muslim. Dia kata tadhaif ni sebagai contoh. Hadis kata ibu bapa Nabi ni tak selamat daripada azab. Mereka ini tak boleh nak terima. Cuma kita tak ada nak kecek benda-benda lagu tu. Tapi nak ayat kata dia duk simbol kepada ahli sunnah. Kata ahli sunnah ni duk mendhaifkan hadis ada dalam Bukhari, ada dalam Muslim. Mereka tak ada bersih molek. Lah bukan. Cuba kita tengok dalam kitab-kitab ahli kalam umpama tu, baru kita tahu. Jangan kita sebagai ahli sunnah ni malah buat kajian, malah nak tahu. Bagaimana kita nak jadi bau syurga? Orang malah ni tak bau gapo ni. Bau kejayaan bedak. Bau syurga bedak. Makna kan bukan tak masuk syurga, makna kata pergi kot lain dulu. Nampak tu dah? Ha tu maknanya kita. Kena rajin, kena bersungguh, kena semangat tinggi, jangan lemah. Kerak we habis. Orang nak mengheratkan kita punah ajaran, punah cara mikir, punah urusan agama. Kerak we habis. Ikut nama, tinggal we habis. Tu dia. Ada orang ngaji pandai gitu gini, tapi orang beragama, ya tak aku kerja sini, mu kerja boleh dengan aku, tapi mu sembahyang jemaah tak boleh. Kerak. Tu Orang ni ada. Nampak? Dia kata nak kerak hak 54-60 ribu gaji 20 kop je tak tinggal. Sanggup nak jual agama. Mana bau syurga aku mana duduk lah tu. Tengok ambil. Dan kita ingat kata fusaq min ahli sunnah afdalu min ubadi ahli bidah. Orang yang buat dosa di kalangan ahli sunnah lebih baik, lebih bagus, lebih afdal di sisi Allah Ta'ala daripada orang yang rajin buat amal di kalangan ahli bidah. Awak apa? Kerana yang buat tadi itu timbul daripada pegangnya ia yang tak kena dengan syarat. Saya tak terima. Tu dia. Nak kita faham. Ada apa orang yang buat dosa di kalangan ahli sunnah lebih baik daripada buat itu. Kena ubah. Semenjak dulu sampai sekarang, ulama kita dah memahami ini masalah kepada umat manusia. Ini benda yang kita kena ambil tahu, ambil penting masalah. Nah, kalau kita, kalau benda ada dalam Quran, dia nak kata itu bukan ayat Quran, tak nak kata. Mesti dia kena royak kata Quran ni ada majaz. Sini kurang, sini tambah. Itu cara ya. Tujuan orang tak nak royak atau dalam Quran ni ada majaz, nak katuk pintu tu. Dia kata tak boleh nak buat lagu tu. Dalam Islam kita ada satu bab, dalam agama kita panggil bab sadduz zara'i'. Kita nak tutup pintu supaya fitnah tak boleh masuk. Ada. Tak ada salah menyalahi ijma' pun. Ni dah ayat atau halul i'tiqad dalam Quran ni tak ada majaz ni mukhalafah ijma'. Kalau gitu Quran hak ayat mari, hak Nabi ayat mari, hak sahabat baca mari ni ijma' lah ulama sampai kita ni, ijma' ulama. Patuh ada tambah, ada kurang tu ijma' ulama bila? Ja'a rabbuka, kita kata ja'a amru rabbika. Kalimah amru tu, hak kamu duk bubuh tu daripada kalangan ahli kalam tu. Ijma' bila ulama di atas tu.
buat sendiri, orang lain buat, malaikat buat, ya ya. Adakah malaikat buat kita bubuh, kita gigi tafsir tadi tu? Benda ijma' para ulama Islam semenjak dulu sehingga sekarang? Tidak. Hak ijma' ni orang mana nak jaga kata hai tak boleh, walaupun nak mari katuk bak, nak kata bak majak tak majak tu ada tak ada, tapi nak pakai sini tak boleh. Mukhalafah ijma'. Pak okey kata. Sebab apa? Sebab ia tak ada jalan pintu lain, malaikat nak berjatuhkan ketinggian Al-Quran daripada hati-hati orang mukmin, malaikat itu jalan, itu pintu. Sebab tu yang nak buka boleh. Yang kita faham. Nampak tu tak? Baik. Dan ini adalah perkara yang gampang, perkara yang jadi lakoh akan kepala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lakoh gitu. Berat. Dan mengubahkan makna-makna yang sempurna, makna-makna yang sahih, makna yang betul dengan kehendak Tuhan dan Rasul. Sebabnya apa buat gitu? Sebab nak tolongnya jalan ni hak kita. Hak kita nak jalan, hak kita faham, hak kita letak, hak kita buat. Cuba kita tengok semua firqah dalam Islam tu, ya buat qawaid, kemudian dia nak wahyu tu turun. Tidak ada perangai yang juruh malaikat satu firqah saja, iaitu ahli sunnah. Dia tengok Tuhan nak lagu mana, Nabi nak lah mana. Dia tak ada buat qawaid apa-apa. Dalam arti kata buat qawaid untuk nak menyalahi, dah tak ada lah. Lepas daripada ia faham Al-Quran nak, hadis nak, agama nak, baru ia waktu buat qawaid untuk bantukan Alkitab dan Sunnah. Itu tak sama tu. Kita duk dengan orang sungguh, tapi kita tu hijau untuk dia. Kita malah budi kepada dia. Kita duk dengan orang ni sungguh, tapi kita haklang dia. Kita tak bantukan dia. Kita tak balas budi hak dia buat baik dengan kita. Itu orang molek tak molek? Kira ambil ya. Sepatu. Nampak tu tak? Tu dia. Baik. Hak tu hak bak tiri, hak ni hak anak tiri. Hak anak tiri yang kata sesungguhnya dalil-dalil wahyu sama ada Quran ataupun hadis dhanniyah. Apa makna dhanniyah? Iaitu perkara yang tak beri faedah yakin. Nak memutus jazam tak boleh. Dan bahawa sesungguhnya dalil akal itulah dalil yang jazam serta dia itu qat'i. Lalu tubik hukum kata benar dhanni yang tak jadi gagah, tak jadi kukuh, bagaimana dia itu nak membantah benda gagah dan kukuh, maksudnya akal. Sebagaimana sebut dalam kitab Ma'alim Usuluddin bagi Fakhruddin Ar-Razi rahimahullahu ta'ala. Zahir daripada ahli kalam tak ada beri harga yang sebagai harga yang sungguh kepada wahyu Allah Ta'ala, sama ada Quran ataupun hadis yang sabit daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan ini natijah yang sampai kepadanya oleh tokoh-tokoh ulama-ulama ahli kalam afallahu anhum, iaitu mereka menjatuhkan, mana kata tak berhujah dengan dalil-dalil yang sahih, yang sabit, yang datang daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang masalah pegangi, dan mereka itu mendahului cara mikir mereka di atas wahyu Allah Ta'ala dengan gawa, dengan hujah kata dalil akal itu adalah perkara yang putus lagi jazam, dan perkara yang boleh kita gantung dengan cara gagah. Adapun wahyu daripada Quran ataupun hadis, walaupun dia sabit sungguh, tetapi tunjuk ke dalalah dia itu
adalah dhanniyah, perkara yang tak boleh kita nak gantung kerana ia tak kejak, tak kemah. Tak boleh kita nak memutuskan. Itu dia. Heran kita. Ni perkara nak kita faham molek Kalau kita faham sini, tak ada pelik kita dengar siapa pun tak apa. Tapi kita reti dah kata gapo ke mereka itu nak heret pergi ke mana. Nak mengajar gapo, nak oyak ke mana, kita dengar ambil. Kita reti cara dua jadi empat. Nah, dua tiga kali jadi ni. Kalau bahasa saya panggil sukun. Gapo? Alat cara buat ngira. Capur lagu mana kali, lagu mana tolak, lagu mana tak apa. Nak nega apa ikut mung. Ikut demo nak buat gapo apa. Tetapi kalau tidak ada alat tu, tu dah. Tu nak kita faham tu. Dalam majlis ilmi kita ni, kita nak buka kepada masyarakat, nak mikir. Sebab negeri kita negeri buka, bukan negeri kata. Tak ada apa. Tapi wayak nyata, wayak molek, jangan kerah perut. Sebab masalah ni bukan masalah kata kita nak benih Allah. Dah, okey lah tu. Ahlul bidah ni, ayat tak jahlah kau ke? Walaupun marilah gapo-gapo pun nak jadi wasil nak tak. Hasan Basri lah mana pun tak guru ya tak kira. Ya tak ya pada otak. Apa ya pegang udah di mana? Nampak tu tak? Waktu tak udah dengan nabinya lakoh kali-kali. Dengan ayat Quran dia paling muka, paling belakang. Panggil kita, tak nak kecek. Nampak tu tak? Tu dia. Orang juga sungguh anak dia sungguh, anak ahli kalam sungguh ni, ia kesal sepakat di PA perangai budi pekerti. Amba pergi ni ada dua orang ahli kalam. Kasu betah pala. Orang dok ketebah ni dia dok bisik kecek, dok mengupak pada Tok Khatib. Kenapa? Kerana Tok Khatib ni aliran ahli hadis, bukan ahli kalam umpama dia. Ni dia. Hudah PA kan. Patu mari di mana budak-budak hak pesen dok mulut hudah, PA perangai hudah, akhlak tak ada tu. Main mana? Main pada puak ni. Hak pesen tu lah, bukannya semua. Kita ada orang yang hak tak kena tu, orang hak tak molek tu, orang hak tak tahu jalan tu, hak tu. Orang hak bukanlah tu, tak apa. Malaikat tak ada arah kita buat dia juga tu kan. Kita royak hampir apa pasal panah telinga. Tu hal lain. Dia nak masuk dengan Firaun dengan tidak ada upah pun ikut demo tu. Kita ada royak Abu Jahabul dia kata bos darah Nabi ni, jadi kata hudah dia. Gitu. Pak darah Nabi kan nak buat kan saudara sampai gitu lalu. Tu dia tu cara tu. Nampak tu tak? Tu. Baik. Kalau gitu kesimpulannya, dengan ini nyatalah bagi kita kata ahli kalam dia tidak hormat kepada maruah Alkitab was sunnah, dan dia itu iktibar kata hujah itu pada akal dulu daripada syarak, dan dia jadikan akal sebagai imam, sebagai hakim di atas wahyu syarak, sama ada Quran, sama ada hadis. Natijah tu baik, iaitu jalan ni yang tak betul lagi, sesat dengan cara nyata. Itu perkara yang tak boleh kita nak lari, dan perkara yang tak boleh kita itu nak cuai dan tak hurai tentang ini masalah kepada umat manusia. Pendapat Murji'ah, jangan kita sebagai ahli sunnah ambil buat guna. Murji'ah dia kata belah orang duduk sakit lah, Tuhan kandak bila dah hingga ya hingga, tak usah puabat tu punah tawakal. Hak ni pun serupa, belah lah orang yang salah kot dia lah duduk dulu, tak usah duduk hajar apa, tak usah duduk hurai apa. Nanti satu hari Tuhan buka hidayah, dia sendiri. Tu Murji'ah. Tu tak? Murji'ah bukan ada dalam kitab saja lah, ada di dalam fikiran manusia. Bila sekarang kita duduk ni, lepas tu kita ui dah alamat-alamat tengok baik je dah. Kata kau orang jangan, balah kau orang jangan,
Nyakiti orang, jangan. Tapi beringat daripada cara mikir, tak apa. Beringat daripada cara mikir Murji'ah, tak apa. Selamat. Kita muamalah dengan dia, muamalah sebagai manusia. Muamalah sebagaimana orang kenal, muamalah sebagai sahaja. Apa? Tapi cara mikir salah, tak boleh. Ni setengah-setengah tok guru orang tu pemikiran kena dah. Molek dah. Ngajar apa betul molek dengan wahyu hak Tuhan nak dan Rasul nak. Duk di atas pantas salafus salih. Nya mari tok guru Murji'ah kata, "Hai, demo tu kita ngaji saja je dok mek cara mikir daripada dia." La ilaha illallah. So Allah kata, "Mu berenang boleh, berenang nak berenang tapi jaga dah, jangan ri basah." Anak murid pun ada bawah dia tu. Tak apa. Tak apa kok mana? Allah ibu kaki masuk dalam air tu boleh basah dah. Jangan kata tumpah. Ni mengaji dengan orang tak sewi hormat, tak sewi pakai cara mikir, tak sewi ambil tarbiyah pada guru. Hak ni dia tubik jadi orang panggil kata berat dunia kan. Budak ni bersih molek gapo nama nak cari menuntut ilmu. Tinggal rumah tangga, tinggalnya adik-beradik, tinggal ibu bapa untuk nak pergi menuju cari ilmu. Nya jumpa pesing syaitan-syaitan manusia umpama tu. Ya Allah. Ada apa? Sebab itulah Tuhan beri akal fikiran kepada kita kira molek dah supaya kita pakat-pakat boleh selamat belakang. Pada hari ini insya-Allah Subhanahu wa taala sekadar itulah dulu. Pada lagi akan datanglah kita nak mari tengok firqah Mu'tazilah dan dasar-dasar nak boleh jadi Mu'tazilah tu lagu mana. Lepas tu Mu'tazilah tu ada dak sekarang. Apa dulu mengaji Mu'tazilah. Boleh kita mari tengok pada perjumpaan kita yang lagi akan datang. Pada hari ini sekadar inilah sahaja dulu. As'alullah subhanahu wa ta'ala bimannihi wa karamih ayaj'alana wa iyyakum mimma yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.